forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Long Mak Adam terhadap Mahkamah batalkan kemenangan PAS di Kuala Terengganu. Kita baca sedikit detail. Mahkamah Pilihan Raya di Kuala Terengganu membatalkan kemenangan ahli Parlimen PAS Ahmad Amzad Hashim di Kuala Terengganu pada PRU 15. Okey, kita baca sedikit detail. Peguam Zubir ketika dihubungi turut mengesahkan keputusan itu berkata hakim antara lain memutuskan ada unsur sogokan dalam penggagihan bantuan kewangan dari kerajaan negeri inisiatif Ibelia Siswa menyelam PRU 15. Okey, kita dengar respon Datuk Long Mak Adam. Dia akan detail komen macam biasa. Pilihan Raya tu, Terengganu telah membatalkan keputusan pilihan raya ahli Parlimen Terengganu tu. So jadi Kuala Terengganu. sorry. So jadi adakah PAS tu bersih tu? Dia macam ni lah macam ni. Pilihan raya kecil hanya akan diadakan setelah selesai semua proses rayuan. Selepas ini, kes ini mungkin akan dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Kalau dah selesai Mahkamah Persekutuan, barulah kursi yang diisytiharkan oleh Mahkamah Persekutuan tu kosong, barulah kita akan ada pilihan raya kecil. Kan? Kursi Haji Hadi contohnya, dia menang kes ni. Kan? Tetapi benda ni belum bawa ke Mahkamah Persekutuan. Pihak yang pemetition ataupun pihak yang mengemukakan petition boleh merayu ke Mahkamah Persekutuan. Jadi Haji Hadi pun belum tentu selamat juga. Tentang rasuah ni saya rasa walaupun mereka lepas disebabkan perkara-perkara teknikal, contohnya pihak pemetition tu gagal untuk membuktikan bahawa Haji Hadi memberikan, bukan, maknanya Haji Hadi melantik orang yang menyogok itu sebagai ejen. Padahal orang tu AJK PAS kawasan. Tapi sebab tak ada tauliah ataupun watika dia sebagai ejen, lepas. So ini dia lepas kerana aspek teknikal. Itu pendapat hakim di mahkamah yang sekarang, mungkin mahkamah rayuan. Selepas ni bila pergi ke Mahkamah Persekutuan, mungkin tafsiran hakim tu berbeza juga. So benda belum selesai, kita bagi mereka selesaikan dulu. Dari sudut rasuah, saya rasa hari ini orang dah faham dah apa pengertian bersih dan stabil. Memang dia orang sapu bersih. Bila mereka sapu bersih, mereka dari segi kewangan, mereka stabil. Dan semua orang dah tahu bahawa Perikatan Nasional PAS memang perasuah berskala besar. Mereka merasuah pengundi-pengundi tanpa ada rasa segan, silu dan tak ada rasa bersalah. Mereka anggap ianya sedekah pula tu. Bagi saya benda ni, alhamdulillah lah, apa yang berlaku sebenarnya sedikit sebanyak membuka mata rakyat kita, pengundi kita. Okey? Datuk, last kali tu, nak minta Datuk komen sikit Datuk berkenaan dengan kemenangan Malaysia dekat mahkamah di The Hague. Berkenaan dengan tuntutan Sulu Datuk. Saya ingin ucapkan tahniah kepada pasukan Datuk Seri Azalina Osman, Menteri Undang-Undang kita. Begitu juga beliau juga dibantu oleh Menteri Foreign Minister kita ataupun Menteri Luar kita, Datuk Seri Dr. Zamri Kadir. Saya harap di bawah gandingan dua orang menteri ini, kita akan mengecapi lebih banyak kejayaan demi kejayaan. Kalau boleh kita buka balik tentang isu Pulau Batu Putih. Bagaimana Mahathir menjadi punca kita kehilangan Pulau Batu Putih ni. Ini aset negara, ini mencemar kedaulatan negara kita. Sewajarnya lah perkara ini dibuka balik, disiasat betul-betul. Dan kita haraplah, kalaupun kita tak dapat balik Pulau Batu Putih ni, pengkhianat negara ni dihadapkan ke muka pengadilan. Bakal banyak hilang kursi akibat konflik dalaman. Adakah kepentingan parti melindungi individu ni masih diteruskan di dalam Parti Barisan Nasional itu? Saya nampak konflik dalaman tu tak ada sangatlah. Tak adalah sangat. Tetapi orang dalam Parti Barisan Nasional ini
membantu musuh ada. Membantu musuh ada. Contohnya macam saya dah 2-3 hari ni saya tak boleh tahan. Saya tengok, saya ambil contoh. Antara bukti-bukti yang jelas bahawa ada pemimpin dalam UMNO sendiri membantu musuh kita untuk memburukkan imej kerajaan. Contohnya, utusan Malaysia. Apa tajuk yang dibawa oleh utusan Malaysia? Warga asing kawal ekonomi negara. Bagaimana utusan Malaysia dimiliki oleh kita? Dulu UMNO milik, tapi jual kat orang kita. Sekarang orang kita yang menguasai utusan Malaysia, keluar tulisan macam ni. Adakah ini menambah sokongan kepada Barisan Nasional? Sudah pasti tidak. Ini menghasut pengundi-pengundi, khususnya orang Melayu, supaya membenci kerajaan. Kemudian, Anwar perlu tunjuk imej PM, bukan aktivis. Ini tajuk utusan Malaysia. Kemudian kita tengok lagi. Apa lagi? Harga ubat dijangka naik 5%. Ini utusan Malaysia. Hari ni kita tengok berita harian, orang yang sama. Kita tengok TV3, orang yang sama. Menceritakan tentang kononnya 17 orang yang dilepaskan hari ini dalam mahkamah adalah mereka yang terlibat dengan rusuhan yang telah menyebabkan kematian Allahyarham Adib. Padahal hakikat dan realiti dia, yang dilepaskan ini bukan beberapa orang pemuda India yang peringkat awal dituduh kerana telah memukul Adib. Tidak. Tapi gambaran tu diberikan sedemikian rupa. Yang dibebaskan hari ini semua orang Melayu. 17 orang tu semua orang Melayu. Tapi kenapa nak create kebencian tu? Mengatakan dia orang ni lah yang terlibat dalam insiden pembunuhan ataupun yang menyebabkan Adib dipukul dan meninggal dunia. Padahal peristiwa yang melibatkan 17 orang ini, bila developer menghantar 17 orang ini meminta pihak kuil yang telah pun diberikan papasan untuk keluar daripada kuil tersebut. So ada pula kumpulan lelaki-lelaki, pemuda-pemuda di kuil itu yang mempertahankan kuil tersebut. Benda tu berlaku pada 26 hari bulan November 2018. Bila ada orang hantar orang pergi ke kuil dan orang yang di kuil ini sebarkan benda tu, esok hari barulah orang secara besar-besaran turun di kuil. Itu yang banyak yang dibakar, benda-benda dibakar, dan akhirnya berlakunya peristiwa bila pasukan bomba datang nak memadam kebakaran. Itu yang arwah Adib telah dipukul. Itu berlaku 27 hari bulan November. Tapi daripada tajuk TV3 tu sendiri pun dah tak betul. Jelas berniat jahat. Jadi kalau setiap hari kita berusaha untuk memastikan supaya semua fitnah-fitnah yang dilemparkan kepada kerajaan, kepada UMNO dijawab, tetapi orang kita sendiri yang menguasai media setiap hari membantu musuh menyemarakkan rasa benci terhadap kerajaan. Apa benda ni? Bila kita cakap masih lagi ada musuh dalam selimut, marah. Tapi itulah realiti. Sampai bila kita nak buat seolah-olah mencurahkan air, kita buat kerja ni mencurahkan air di daun keladi. Kita cuba mempertahankan kerajaan ini, nak pastikan kita berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri ni, kita boleh ada kemampuan untuk memberikan saingan. Kalaupun tak menang semua 6, at least ada saingan. Tapi kalau surat khabar utama yang dikuasai oleh orang kita sendiri, setiap hari menghentam kita, menghentam menteri-menteri kita, apa akan jadi? Sudah pastilah keputusan
di 6 pilihan raya negeri ni pun akan badly affected. Ini saya cakap terus terang lah, saya kecewa lah kan. Saya kecewa. Okey. Tapi tu dekat komen yang video Datuk Ya. keluarkan petang tadi, ramai yang salah faham, mereka menyalahkan KKD dan KDN terhadap artikel-artikel akhbar ni yang dikeluarkan. Itulah kadang-kadang dia orang ni tak membaca ke. Saya menegur pemegang saham. Pemegang saham ni bukan Menteri Dalam Negeri, pemegang saham ni bukan Menteri Komunikasi. Pemegang saham ni naib Presiden UMNO. Betul lah, sebahagiannya dipegang oleh Syed Mokhtar. Tapi dia orang ni semua kiblat ke mana? Mahathir. Okey. Penat tau kerja macam ni. Okey, Kita ada terlalu banyak musuh dalam selimut. Kita ingat bila Syamuddin dah tak ada, Khairi Jamaluddin dah tak ada, kan? Dah tak ada lagi benda-benda macam ni. Tapi berterusan. Lama saya bersabar ni. Berapa bulan dah kita bersabar? Okey? Okey, Tok. Okey tuan-tuan, sebelum ni kita dengar Pah cakap dia orang ni tak pernah ada kira rasuah apa semua. Sekarang dah terbukti hakim telah mengatakan hakim berkata antara lain memutuskan ada unsur sogokan dalam pengakhir bantuan kewangan dari segi kerajaan negeri melalui inisiatif Belia dan Sistem Menjelang PR15. So sekarang dia orang duk bangga-bangga kalau dia orang tak pernah ada kes rasuah. Sekarang sudah ada kes rasuah masa pilihan raya hari tu. Dia orang dah tak bersih. Dia orang dah tak boleh claim dia orang bersih kerana sudah ada keputusan mahkamah. Kita baca detail sikit lah. Dia berkata jika Ahmad Amzad tidak memfailkan rayuan dalam tempoh 14 hari sahaja, Jaya Raya boleh mengumumkan satu pilihan raya kecil untuk diadakan di kursi parlimen itu. Okey tuan-tuan, kita berharap penyokong Kerajaan Badan dan penyokong UMNO ni akan menyokong Kerajaan Badan pada PRN nanti untuk 6 negeri. Okey, jumpa lagi jadi pusat yang lain. Assalamualaikum.